KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid yang menonton slot kaunselor anda di Didik TV. Pada hari ini saya Cikgu Nur Fatihah binti Ahmad ataupun boleh panggil Cikgu Teha, merupakan guru bimbingan dan kaunseling di Samparit Baru, Sabak Bernam. Hari ini Cikgu Teha ingin berkongsikan tentang mendidik rasa cukup. Okey, apa yang kita panggil dengan rasa cukup? Ramai orang ertikan bahagia dengan banyak. Orang ingat kalau dia ada banyak duit, dia akan bahagia. Orang ingat kalau dia dah berkahwin, dia akan bahagia. Orang ingat kalau kahwin satu bahagia, kalau kahwin empat lagi bahagia sebab dia rasa banyak. Ataupun kalau orang rasa kalau ada anak ramai, mesti bahagia. Tetapi kebanyakan manusia, tuan-tuan, murid-murid kita tengok, berapa ramai orang kaya tapi tak bahagia. Berapa ramai orang kaya berebut harta kan, ada penyakit jantung pula, tak bahagia. Berapa ramai orang yang dah berkahwin kemudian bercerai, bergaduh kan, bercerai-berai pun tak bahagia. Dan berapa ramai orang yang ada anak kan, anak sampai 5-6 orang tapi akhirnya dihantar ke rumah orang tua, juga tak bahagia. Kerana ramai orang salah faham sebenarnya, mereka minta kaya tapi sebenarnya mereka bukan nak kaya, mereka cuma nak cukup, dia nak rasa bahagia. Jadi ramai orang bertanya pada saya, cikgu, macam mana saya nak bersyukur, macam mana saya nak rasa cukup, saya tak kaya, saya tak ada macam mana orang lain yang ada. Orang lain pakai iPhone, cikgu, saya cuma ada Samsung sahaja, cikgu. You kan, orang lain pakai laptop yang mahal, saya berkongsi dengan adik-beradik saya, cikgu, macam mana saya nak bersyukur, macam mana saya nak rasa cukup. Okey, jadi hari ini saya nak bawa yang bertanya tadi kan, saya nak bawa satu perkara. Kita tengok apa yang kita ada dulu. Adakah anak-anak murid masih ada telefon? Berbanding dengan orang yang tak ada telefon, kita ada telefon. Alhamdulillah, bersyukur. Kalau kita ada phone, kita banding orang lain yang ada phone yang lebih murah, phone kita mahal sikit kan, harga 500. Orang lain harga 300. Kita bersyukur. Kita lebih baik daripada dia. Dan satu lagi nikmat yang selalu orang lupa, iaitu nikmat kehidupan. Ramai orang bangun-bangun dia dah duduk kat kubur kan. Sekarang bila kita cerita pasal keadaan pandemik sekarang kan, hari ni dia hidup, esok dah tak ada. Minggu ni dia hidup, minggu depan dah tak ada. Kita hari ni masih hidup. Kita bangun pagi, kita masih, rupanya kita masih ada mak ayah kat sebelah. Kita masih boleh bercakap, boleh makan, masih hidup. Jadi kita kena bersyukur dengan satu nikmat yang paling kita lupa, iaitu nikmat kehidupan. Dan yang kedua, nikmat kita kena bersyukur, iaitu nikmat tubuh badan. Macam yang cikgu cakap tadi kan, ada orang dia OKU, dia tak ada tangan, tak ada kaki kan. Nak bandingkan diri kita yang Allah bagi sempurna ni, kita kena bersyukur. Satu lagi nikmat yang kita kena bersyukur, nikmat kita berada dalam keimanan dan keislaman. Ramai orang dia tak ada nikmat tu. Jadi bila kita fikir, bila kita muhasabah diri kita kan, kita syukuri nikmat kita. Kalau hari ni kita rasa give up dengan hidup kita rasa fed up dengan diri kita, kita rasa kita teruk sangat kan, kita rasa hidup kita macam penuh dengan pancaroba dan dugaan, berhenti sekejap, tarik nafas dalam-dalam, ambil buku, ambil pen ni kan, tulis apa yang kita ada. Kita masih ada parent, Alhamdulillah, tulis saya ada mak. Ada orang hari ni dah tak ada mak, semalam dia ada mak, hari ni mak dia tak ada, meninggal sebab COVID-19. Ada orang dah tak ada mak dia kena COVID-19, ayah dia pun sama, adik beradik sama, pakcik makcik sama. Kita tulis pula apa yang kita ada. Kita masih ada mak ayah, masih ada pakcik makcik, masih ada adik beradik, tulis. Setiap hari adalah hari untuk kita bersyukur. Kalau kita terlupa untuk bersyukur, kita akan rasa tak cukup. Kita akan rasa diri kita kurang sangat, serba-serbi kurang sebab kita mencari kekurangan. Tapi kalau kita mencari apa yang kita ada, kita nikmati apa yang kita ada dan kita tulis pula. Macam saya hari-hari saya tulis kan, kerana saya rasa macam bukan anak-anak murid je, even cikgu bimbingan dan kaunseling sendiri pun kadang-kadang rasa sedih, rasa frustrated, tak boleh nak hidup. Dengan semua orang ada dengan COVID-19, kita rasa susah hati. Tapi macam mana kita nak hilangkan rasa susah hati? Berhenti sekejap, berhenti sejenak, duduk tarik nafas tenang-tenang, tulis apa yang kita ada, apa yang kita syukuri pada hari ini. Dan Alhamdulillah, bila saya tuliskan, rupanya banyak sangat, senarai itu panjang. Apa yang saya masih ada keluarga, saya masih ada pekerjaan, saya masih boleh makan, saya masih boleh memasak, walaupun saya masih ada rupa, walaupun tak cantik sangat, tulis. Dan kita Alhamdulillah, insya-Allah kita akan lebih bersyukur dengan kehidupan kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, kenapa kita bercerita tentang rasa cukup? Apa pentingnya rasa cukup dan bersyukur dalam kehidupan kita? Percaya atau tidak anak-anak murid, tuan-tuan penonton semua, rasa cukup ni memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, dia boleh memberi rasa tenteram. Kenapa kita boleh rasa tenteram? Sebab kita mensyukuri apa yang kita ada. Cuba bayangkan kan, kalau kita rasa fikir benda kita tak ada, memang hidup kita akan stres. Kita akan rasa tertekan, kita akan rasa rendah diri kan. Bila kita banding, contoh, kita banding diri kita dengan kawan kita yang selalu dapat A kan. Kita asyik dapat B kan, kawan kita asyik dapat grade A je selalu. Kita pun rasa frust, kita rasa sedih, hidup kita pun tak tenteram. Balik rumah pun kita rasa sedih. Memang tak tenteram bila hidup rasa tak cukup. Tapi cuba kita bandingkan diri kita kan dengan orang yang dapat C. Alhamdulillah, aku masih dapat B, cukup kan. Kita pun akan rasa lebih tenang dan tenteram. Dan seterusnya, kenapa perlunya ada rasa cukup? Yang pertama, yang penting ialah tadi untuk rasa tenteram. Yang kedua, untuk rasa bahagia. Macam saya cakap tadi, ramai orang artikan bahagia dengan banyak. Sebenarnya tidak. Bila kita rasa cukup, kita akan bahagia. Kita tengok, bila kita bandingkan kan, contoh macam saya dulu waktu zaman remaja kan, saya selalu bandingkan diri saya dengan orang lain dalam aspek ibu bapa. Kita tengok orang lain, mak ayah dia cikgu, mak ayah dia doktor, mak ayah saya orang kampung. Saya rasa sedih, saya rasa macam tak bahagia. Kan biasanya kalau mak aku pun sama macam mak orang lain, kita pun rasa tak best lah, sebab kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lepas tu kita pun rasa tak bahagia. Ramai orang dia meletakkan nilai diri dia dengan berapa ramai orang suka dia. Dia lupa untuk menilai diri dia dengan berapa banyak cinta dia terhadap diri dia sendiri. Dan insya-Allah kalau kita cinta pada diri kita, insya-Allah kita akan bahagia. Tak perlu tunggu cinta dari luar. Tak perlu tunggu cinta daripada orang lain yang berlainan jantina, ataupun tak perlu tunggu sampai kita famous baru kita nak bahagia. Berapa ramai kita tengok kan orang kampung, mak ayah kita bahagia hidup dia. Hutang pun tak ada, kereta tak pasal, tapi bahagia. Duduk rumah, lepas balik kerja tengah hari, duduk rumah kan. Tengok TV, masak-masak, makan-makan, borak-borak, lepas tu tidur. Esok bangun kerja sekejap sampai tengah hari, petang lepak-lepak, borak-borak, berborak dengan anak, tidur. Bahagia kan? Tak perlu rasa, tak perlu banyak. Yang penting perlu rasa bersyukur dan cukup dengan apa yang ada. InsyaAllah bahagia itu akan datang. Dan yang seterusnya, kenapa pentingnya rasa cukup? Bila kita rasa cukup, kita akan hilang sifat yang paling saya rasa paling ramai orang tak suka dengar, itu sifat dengki, PHD, perasaan hasad dengki. Bila kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, perasaan dengki itu akan hilang. Macam kenapa orang dengki? Sebab dia rasa diri dia kurang, betul. Kita rasa orang tu lebih cantik kan, muka macam Miss Universe, kita rasa dengki sebab kita tak secantik dia. Tapi kita tak boleh nak ubah anak-anak muda. Muka kita ni kita boleh ubah ke? Tak boleh. Muka kita lahir macam ni lah kita sampai kesudah kan. Tapi kita terima diri kita. Bila kita terima diri kita, kita tak akan rasa dengki dengan orang lain. Bila orang lain dapat nikmat tu, alhamdulillah, kita gembira untuk diri dia. Sebab itu nikmat yang Allah bagi, dan dia ada juga dugaan hidup dia. Macam tu juga kita dapat macam ni, kita gembira, kita bersyukur. Ada kelebihannya kalau kita dapat muka macam ni, ada kelebihannya, kena cari. Bila kita rasa cukup, kita akan rasa bersyukur, dan perasaan dengki tu takkan ada. Kita cuma apa yang kita boleh usahakan, kita boleh usahakan tambah ilmu, tambah pandaikan diri kita. Sebab akhirnya kan, macam anak-anak murid saya kan, dia rasa rendah diri sebab dia tak cantik, dia tak berapa nak putih, dia kata kan. Tapi percayalah, nilai pada seorang manusia bukan terletak pada benda-benda yang tak boleh diubah seperti muka, keluarga, tak. Tapi nilai seorang manusia itu dinilai kepada macam mana dia nak upgrade atau nak tambah baik diri dia, berapa banyak ilmu dia, macam mana perangai dan personaliti dia. Sebab akhirnya manusia dia akan bahagia dengan perangai dan personaliti. Muka cantik memang ya, mula-mula kita tengok muka orang, orang kata first impression kan, jatuh cinta pandang pertama. Tapi kita tak akan hidup dengan muka selama-lamanya. Ramai kita tengok kan, berapa ramai orang yang cantik tapi akhirnya bercerai, dia tak bahagia. Dan kita tengok mak ayah kita, walaupun tak berapa nak cantik, macam kita juga kan, orang kampung, tak berapa nak cantik tapi dia bahagia sampai ke akhir hayat. Sebabnya kecantikan tu bukan penjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah personaliti kita. Benda-benda kita boleh ubah lah. Kita boleh ubah perangai kita jadi lebih baik, kita boleh ubah ilmu kita jadi lebih pandai, benda-benda macam tu. Jadi anak-anak murid, lepas ni, hari ni jangan rasa down, jangan rasa rendah diri kalau kita tak cantik. Kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi dan ubah, tambah baik benda yang boleh ditambah baik, seperti personaliti, seperti ilmu dan sebagainya. Tapi bila kita rasa cukup, kita rasa cukup dengan apa yang Allah bagi, kita akan terima
terima diri kita. Dan bila kita terima diri kita rasa cukup kan, kita terima diri kita, dah akhirnya benda-benda yang lain akan terpancar. Contohnya keyakinan diri kita akan tinggi sebab kita dah terima diri kita. Inilah diri aku, tak boleh nak ubah. Muka macam ni lah tak boleh nak ubah. Boleh make up sikit, okey kan. Lepas tu kita yakin dengan diri kita. Kita berani untuk bercakap dengan depan sebab kita yakin dengan diri. Yang lahir daripada rasa cukup tadi. Maka kita akan timbul rasa keyakinan diri. Bila kita dah rasa diri kita cukup, kita akan timbul sayang pada diri. Dan bila kita sayang pada diri, kita akan buat yang baik-baik je untuk diri kita. Kita tak akan sabotaj diri kita sendiri. Ini satu istilah yang saya suka. Ramai orang sekarang dia sabotaj diri dia. Macam mana sabotaj? Contoh pernah tak kita tengok kita depan cermin, kita rasa diri kita tak cantik, kau ni buruk betul lah nak banding. Dia banding diri dengan artis kan, memang kita tak pernah cantik. Dia rasa diri dia buruk, dia sabotaj diri dia. Bila dia rasa diri dia buruk, dia rasa kurang yakin diri. Bila kurang yakin diri, dia tak berani nak bercakap kat depan. Dia rasa kalau dia bercakap kat depan, orang mesti tak nak dengar sebab dia tak cantik. Itulah salah satu contoh kita sabotaj diri kita sendiri. Tak perlu orang lain sabotaj kita, kita sendiri pun boleh sabotaj diri. Dengan menghadirkan diri, rasa tak cukup, rasa tak puas hati, rasa tak suka dengan diri sendiri, tak sayang dengan diri sendiri. Jadi lepas ni murid-murid, lepas dengar kan Cikgu Teh cakap jangan paling banyak ni, lepas ni tengok depan cermin, jangan tunggu orang puji kita. Kita dulu yang puji diri kita sendiri, cakap cantik aku, alhamdulillah. Walaupun aku punya mata tak berapa nak cantik, tapi bulat cantik nak banding orang yang tak ada mata kan. Ataupun kalau tengok mulut kita tak berapa nak cantik, tak apalah kan. Masih ada mulut, masih ada hidung, masih ada pipi kan. Ada, serba lengkap, serba sempurna. Jadi kita belajar untuk menyayangi diri kita, terima diri kita. Dan benda tu akan muncul kalau kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kita tak runsing dengan yang tiada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dan akhir sekali bila kita dah sayang diri sendiri, dan dia akan hadir satu lagi perkara yang baik, iaitu kita akan disayangi oleh orang lain. Kenapa saya kata macam tu? Sebab orang yang tak sayang diri dia, orang lain tak akan mampu sayang diri dia. Macam mana? Kenapa? Contoh, macam kalau kita tengokkan seorang remaja contoh dia asyik kutuk diri dia, aku tak cantik, aku ni miskin, aku ni tak best lah. Macam mana orang sekeliling dia nak kawan dengan orang macam tu kalau dia sendiri yang mengutuk diri dia? Orang-orang yang pun mula mungkin kesian kan, kesian dia miskin. Tapi lama-lama kita sendiri pun akan menyampah, betul tak? Asyik rasa dia akan, orang panggil dalam istilah psikologi, orang panggil victim mentality. Dia rasa dia mangsa je 24 jam. Asyik dia je yang susah, asyik dia je yang sedih, dia lah yang paling teruk dalam dunia, dia yang paling bernasib balang. Orang macam ni takkan ada orang yang suka dekati dan takkan ada orang yang sayang. Tapi cuba bayangkan kan, kalau kita bersyukur dengan diri kita, kita terima diri kita, kita yakin dengan diri kita, akan hadir orang-orang sekeliling kita akan suka dengan orang yang macam tu. Dia rasa positif, dia rasa orang ni baik, dia rasa nak didekati. Sebab itulah saya kata tadi, bila kita sayang diri kita, automatically orang sekeliling kita akan sayang kita juga. Sebab kita terima diri kita. Bila kita terima diri kita, orang sekeliling kita pun akan menerima diri kita. Dan yang terakhir, saya nak ajarkan kepada anak-anak murid semua tips untuk meningkatkan, mendidik rasa cukup dalam diri. Macam mana kita nak hadir? Benda tu tak akan muncul tiba-tiba, dia kena didik. Kita kena paksa diri kita untuk rasa macam tu. Yang pertama, kita kena selalu muhasabah diri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lebih kaya. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lebih cantik. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lebih berjaya. Jangan. Bandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita naik kereta, kita tengok orang yang naik basikal. Kalau kita naik basikal, kita tengok orang jalan kaki dan kita bersyukur. Alhamdulillah, aku masih naik basikal, tengok orang jalan kaki. Kalau kita tak ada basikal, kita pun jalan kaki. Kita tengok orang yang tak ada kaki. Kita jalan kaki sebab kita masih ada kaki, betul tak? Ada orang tak boleh nak berjalan pun sebab dia tak ada kaki dah kena potong dan sebagainya. Tengok orang yang lebih rendah daripada kita, baru kita akan ada rasa bersyukur dan cukup. Dan yang seterusnya, satu lagi istilah yang saya suka, kita kena redha dengan takdir. Ataupun sekarang ramai orang cakap berdamai dengan takdir. Kita tak boleh nak ubah tuan-tuan, perempuan, murid-murid. Kita tak boleh ubah COVID-19 ni memang ada. Kita tak boleh tiba-tiba kita buat snap macam ni hilang. Tak ada. Kita tak boleh nak ubah benda tu. Tapi apa yang kita boleh ubah? Kita boleh ubah diri kita. Kita boleh redha. Kita boleh damai dengan takdir. Kita berdamai dengan apa yang kita dapat. Dan nak buat macam mana dalam masa COVID-19, apa kita boleh buat? Kita boleh jaga SOP, betul? Kita boleh jaga diri kita.
kita boleh selalu sanitize tangan kita. Itu apa yang kita boleh buat. Bila kita berdamai dengan takdir, kita tak akan rasa stres, kita tak akan rasa tak tenteram. Ramai orang dia rasa stres dan tak tenteram sebab dia rasa tak boleh nak pegang, dia tak boleh nak secure tau, dia tak boleh nak ubah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh terima. Kita kena terima. Kita kena berdamai dengan takdir yang Allah bagi pada kita. Dan insya-Allah bila kita berdamai dengan takdir, kita akan rasa lebih tenang dan tenteram. Benda yang kita tak boleh ubah, jangan sibuk-sibuk nak ubah. Kita ubah apa yang kita boleh ubah. Kita jaga apa yang kita boleh jaga. Kita jaga kita. Okey, seterusnya, kita mesti mencari hikmah di sebalik pada semua perkara. Kalau kita dapat macam ni, mesti ada hikmahnya kan? Mesti ada hikmah Cikgu Utiha dihantar di sekolah di sahabat berenang. Mesti ada hikmah. Kita kena cari hikmah di sebalik semua perkara. Kita kena cari kebaikan di semua perkara. Walaupun hari ni kita nampak benda tu buruk kan, tapi cari kebaikan. Bila kita cari kebaikan, kita cari hikmah, kita akan lebih bersyukur. Sebab kita percaya apa saja yang Allah tentukan kepada diri kita, itulah yang terbaik. Walaupun Allah bagi macam ni, itulah yang terbaik untuk diri kita. Silap-silap kalau Allah bagi kaya kat diri kita kan, silap kita dah berjoli sana sini. Ataupun kalau Allah bagi cantik kat saya ni kan, muka macam Ratu Cantik, saya silap dah jadi Ratu Cantik dah sekarang. Kita kena percaya benda tu. Dan yang seterusnya ialah, macam mana kita nak meningkatkan rasa syukur? Kurangkan keluhan dan kritikan. Kalau mulut kita ni asyik nak mengeluh je kan, Allah kenapalah macam ni, aduh tak kurang-kurang lagi kes COVID-19 ni kan, aduh PKP lagi, asyik aduh kan, asyik aduhai je kan. Percayalah, kalau kita selalu kritik, kita selalu mengeluh, Allah akan hadirkan banyak benda untuk kita keluhkan dan kritik lagi. Tapi kalau kita bersyukur, kita terima, Allah akan hadirkan banyak lagi perkara untuk kita syukuri dan nikmati. Dan satu lagi perkara, tips untuk kita meningkatkan rasa cukup ialah kurangkan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Terutamanya orang yang kita tak kenal pun. Ramai remaja sekarang, anak-anak murid saya, dia membandingkan diri dia dengan orang dekat media sosial. Terutama Instagram selalu kita tengok ada gambar orang cantik, ataupun Pak Awa dia hantar sejambak ros, 3 jambak ros, sebonek ros kan. Kita bandingkan diri kita dengan kawan kita, ataupun kebandingkan diri kita. Aku tak pernah pun dapat rose kan, aku tak pernah pun dapat kawan surprise dengan helikopter turun kan, sejambak rose, helikopter, iPhone dan sebagainya. Kita banding diri kita dengan orang yang kita tak pernah kenal pun kat media sosial, dan dengan perbandingan itu kita pun rasa down. Selama ni kita bahagia je dengan suami ataupun anak kita, tapi lepas kita bandingkan, tak dapat macam mana orang tu dapat, kita pun rasa menyampah je tengok apa yang kita ada kan. Bila kita rasa tak cukup, benda itu akan membuatkan kita rasa tak bersyukur, dan akhirnya kita sendiri pun tak bahagia sebab kita banding dengan orang yang lebih bahagia daripada kita. Sedangkan media sosial adalah tempat untuk menunjuk bahagia, betul tak? Belum tentu orang yang kita nampak bahagia kat media sosial dia bahagia dalam dunia sebenar. Ramai je orang bila di media sosial bahagia, esok lusa bercerai-berai. Kita tak tahu, semua di media sosial adalah lakonan. Jadi kalau anda rasa diri anda tak cukup, kurang cukup, anda rasa diri anda rendah diri, satu nasihat saya ialah kurangkan masa di media sosial. Kurangkan ataupun tutup sekejap. InsyaAllah benda tu akan bertambah baik. Sebelumnya rasa rendah diri, depannya akan rasa confidence sikit. Keluar daripada media sosial, keluar bersosial dengan masyarakat. Tengok keadaan masyarakat sebenar, dan kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya. Jadi kesimpulannya hari ini, saya nak mengajak Cikgu Utiha, nak mengajak anak-anak murid semua untuk mendidik rasa cukup, mendidik rasa syukur, kerana orang yang rasa cukup, orang yang bersyukur dalam hidup dia akan bahagia. Dia akan menjemput banyak kebahagiaan datang kepada diri dia. Dan orang yang tidak ada rasa cukup, penuh dengan kritikan, penuh dengan dugaan, penuh dengan keluhan, hidup dia akan menjemput banyak lagi kritikan dan keluhan dalam kehidupan dia. Sebab bila kita bersyukur, kita rasa cukup, Allah akan hadirkan banyak lagi benda untuk kita syukuri. Tapi kalau kita rasa tak cukup, hidup kita penuh dengan kritikan, kita akan jumpa banyak lagi kritikan yang mendatang dalam hidup kita. Percayalah, saya pegang pada satu perkara, jadilah kita ni seperti mata lebah. Apa yang kita tengok, kita nampak madu je kan. Jangan jadi seperti mata lalat. Apa pun kita nampak, walaupun benda tu baik, kita akan nampak tahirik je. Jadi hari ini belajar untuk menjadi seperti lebah. Apa yang kita nampak, apa yang muncul di sekeliling kita akan jadi muncul yang benda yang baik-baik sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV KPM